Alam semesta ini luas dan penuh misteri, dipenuhi dengan bintang, planet, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, jauh melampaui imajinasi kita. Kita manusia secara semula jadi tertarik dengan misterinya, seringkali mendongak ke langit malam, memikirkan tempat kita di alam semesta ini. Dalam usaha kita untuk memahami, kita mencari pola dan makna dalam kekacauan yang tampak, menggunakan matematik dan sains untuk mengungkap rahasia alam semesta. Selama berabad-abad, agama-agama telah menawarkan tafsiran mereka sendiri tentang kosmos, memberikan kerangka spiritual yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Islam, agama dengan 1,8 bilion penganut di seluruh dunia, sering disebut sebagai agama universal, rahmat untuk seluruh alam. Inti dari amalan Islam adalah 5 waktu solat fardu yang dikenali sebagai solat, sebuah ritual yang sangat penting dalam Islam sehingga dianggap salah satu daripada rukun Islam. Bagaimana jika solat ini menyimpan rahsia yang lebih dalam? Sebuah kod matematik yang membuktikan asal-usulnya yang ilahi, menghubungkan kita dengan kosmos dan seterusnya. Bagaimana jika waktu dan struktur solat ini saling terkait erat dengan fabrik alam semesta itu sendiri, mencerminkan susunan kosmik yang melampaui pemahaman manusia? Esei ini akan mengkaji kemungkinan bahawa waktu dan struktur solat dalam Islam bukanlah sesuatu yang sewenang-wenangnya, tetapi ia selaras dengan ritme semula jadi kosmos. Mungkin solat-solat ini mencerminkan susunan kosmik yang lebih dalam, sebuah simfoni matematik yang diatur oleh tangan ilahi, mencerminkan pola rumit yang terdapat di alam dan alam semesta. Dengan mengkaji waktu-waktu tertentu solat, bilangan unit atau rakaat dalam setiap solat dan kemungkinan hubungannya dengan fenomena astronomi, kita dapat mula mengungkap hubungan mendalam antara amalan Islam dan kosmos. Hubungan ini mungkin mendedahkan hubungan yang harmonis antara ritual spiritual kita dan susunan semula jadi alam semesta. Melalui penerokaan ini, kita mungkin dapat melihat sekilas keindahan yang menakjubkan yang terjalin dalam fabrik amalan Islam. Keindahan yang bergema dengan ritme kosmos dan yang ilahi. Ini sesuatu panggur tingmat 3 menimanj. Bayangkan 5 waktu solat fardu kita, subuh dengan 2 rakaat sebelum fajar, Zohor dengan 4 rakaat selepas tengah hari, Asar dengan 4 rakaat pada petang hari, Maghrib dengan 3 rakaat selepas matahari terbenam dan Isyak dengan 4 rakaat pada waktu malam. Semuanya berjumlah 17 rakaat, mudah tetapi sangat bermakna. Waktu-waktu ini bukanlah sembarangan, terikat dengan perjalanan matahari di langit. Setiap waktu solat selari dengan fasa penting dalam kitaran harian matahari, dari cahaya pertamanya di waktu subuh hingga terbenamnya di ufuk barat. Penyelarasan ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan cerminan kepada aturan ilahi yang lebih mendalam. Tindakan solat pada waktu-waktu ini berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang irama alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ia adalah satu koreografi rohani yang mencerminkan tarian kosmik cakrawala. Bilangan rakaat dalam setiap solat juga mempunyai makna yang mendalam. 2 rakaat di waktu subuh melambangkan permulaan yang baru. 4 rakaat pada waktu Zohor dan Asar menandakan kestabilan dan keseimbangan. 3 rakaat selepas matahari terbenam mewakili peralihan dan perubahan, manakala 4 rakaat pada waktu malam menutup hari dengan rasa lengkap dan tenang. Reka bentuk yang rumit ini di mana masa dan bilangan bertemu menunjukkan keharmonian universal yang melangkaui pemahaman manusia. Ia adalah bukti kepada kepercayaan bahawa ibadah harian kita terjalin ke dalam fabrik kosmos, bergema dengan aturan semula jadi alam semesta. Semasa kita mendalami simfoni kosmik ini, kita mula melihat bagaimana struktur solat dalam Islam mencerminkan keanggunan matematik ilahi, satu kod tersembunyi yang menghubungkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran ada tertulis, "Kami telah mengutuskan kamu sebagai rahmat untuk seluruh alam." Kata-kata ini membuka pintu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang reka bentuk alam semesta yang rumit. Sekarang, mari kita selami penemuan angka yang menakjubkan yang mengaitkan solat dengan fabrik masa itu sendiri. Tengok ni, naikkan nombor rakaat tu kepada kuasa 2 kuasa 5, 4 kuasa 4, 4 kuasa 3, 3 kuasa 2, 4 kuasa 1. Tambahkan semuanya 32 tambah 256 tambah 64 tambah 9 tambah 4 sama dengan 365. Bilangan hari dalam setahun. Simetri matematik ini bukan sekadar kebetulan, tapi
cerminan irama universal yang terjalin dalam inti Islam. Ia menunjukkan satu pelan tindakan ilahi di mana perbuatan solat diselaraskan bukan sahaja dengan perjalanan matahari, tetapi juga dengan peredaran masa itu sendiri. Keanggunan numerikal yang tersembunyi ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang mendalam antara amalan ibadah harian kita dan susunan kosmik yang lebih besar. Semasa kita meneruskan perjalanan kita akan menemui lebih banyak lapisan reka bentuk ilahi ini. Seterusnya menerangi hubungan harmoni antara kerohanian dan duniawi. Dalam surah kedua, ayat ketiga, Al-Quran ada menyebut tentang alam gaib. Perhatikan solat subuh ada 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Kedua-duanya waktu senja, seperti jambatan antara siang dan malam. Nombor perdana, simetri, memberi bayangan tentang sesuatu yang lebih besar. Nombor-nombor ini bukan sembarangan. Ia ibarat pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam. Bayangkan satu bingkai 5 dimensi, kata mereka, dibina daripada 5 waktu solat ini, menyentuh realiti yang tidak dapat kita lihat. Konsep ini mengajak kita untuk memikirkan tentang dimensi kewujudan kita yang tidak dapat dilihat, di mana amalan ibadah harian kita mungkin bersilang dengan alam realiti yang lebih tinggi. Ia satu peringatan bahawa amalan kita di dunia ini terhubung dengan satu sistem yang luas dan tidak kelihatan. Andang di village, benar kekebliman kita, minggu cilam talpen explore. Cuba nombor-nombor ini. 2 kuasa 3 ialah 8, 4 kuasa 3 ialah 64, darab 3, 3 kuasa 3 ialah 27. Jumlahnya 227. Sekarang, bahagikan bulatan dengannya 227 dan 133 darjah. Tindihkan mereka dan akan dapat 23,5 darjah. Itulah kecondongan bumi yang menentukan musim dan waktu solat. Terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Keanggunan matematik ini menunjukkan reka bentuk yang agung, menunjukkan bahawa struktur solat kita saling berkaitan dengan mekanik asas planet kita. Ia adalah peringatan yang halus namun mendalam bahawa amalan ibadah kita bukanlah ritual yang terasing, tetapi bersatu harmoni dengan irama kosmos. Ketepatan nombor-nombor ini mengajak kita untuk merenungkan keseimbangan yang rumit dalam ciptaan, mengangkat penghargaan ismabi basalam sesuatu ingasim solat syariah dan pengingat universal. Kaabah terletak pada kedudukan 21,5 darjah utara. Bukan secara rawak, kata mereka, ia adalah hasil kiraan daripada bilangan tasbih, pi dan reka bentuknya. Ia membahagikan bulatan kepada lengkungan emas 137 dan 223 darjah, mencerminkan keharmonian alam semula jadi. Kaabah bukan sekadar struktur fizikal, ia adalah titik fokus kosmik untuk berdoa, menggabungkan kepercayaan, matematik dan alam semula jadi. Penjajaran dengan nisbah keemasan ini, yang banyak terdapat di alam semula jadi, adalah bukti simetri ilahi yang mentadbir alam semesta kita, mengajak kita untuk melihat doa kita sebagai sebahagian daripada reka bentuk yang lebih besar dan harmoni. Al-Quran menyeru, fikirkanlah tentang langit dan bumi. Surah Ar-Ra'd ayat 3, Surah Fusilat ayat 53, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Matematik ini, simetri ini, ia adalah tanda, kata mereka. Jelas, elegan, ringkas, bukti kewujudan Tuhan. Semakin mendalam kita kaji, kita dapat lihat corak solat yang rumit dan keselarasannya dengan alam semesta bukanlah suatu kebetulan. Ia menjadi peringatan tentang hubungan antara semua ciptaan, mengajak kita untuk melihat lebih jauh dan merenungkan kebijaksanaan Tuhan yang membuat transformation. Apa maknanya semua ini? Bagi iman, ia sungguh menakjubkan. Solat menghubungkan kita dengan alam semesta. Bagi pembelajaran, ia menggabungkan teologi dengan matematik dan bintang. Bagi yang ingin tahu, ia satu cabaran. Adakah ini rekaan atau kebetulan? Al-Quran mengajak kita berfikir melihat aturan dalam segala sesuatu. Apabila kita renungkan tarian serentak jasad-jasad cakrawala, keanggunan matematik yang tertanam dalam alam semula jadi dan ketepatan waktu solat harian kita pasti tertanya-tanya. Adakah semua hubungan ini hanya kebetulan semata-mata? Atau adakah ia menunjukkan satu rekaan agung, satu aturan ilahi yang menghubungkan kehidupan duniawi kita dengan kosmos? Amalan solat yang dilakukan 5 kali sehari menjadi lebih daripada sekadar ritual. Ia berubah menjadi simfoni kosmik, gabungan harmoni antara iman, sains dan misteri alam semesta.
Al-Quran menggalakkan kita untuk berfikir dan mencari ilmu, mengagumi corak rumit yang mentadbir dunia kita, dan mengenali tanda-tanda yang sentiasa ada di langit dan di bumi. Perjalanan melalui dimensi matematik dan cakrawala dalam solat ini bukan sekadar latihan intelektual. Ia adalah jemputan untuk memperdalam pemahaman kita, untuk merasai kekaguman dan kehairanan yang datang dengan kesedaran bahawa kita adalah sebahagian daripada sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Semasa kita meneruskan penerokaan kita, marilah kita membuka hati dan minda kita kepada keindahan dan kebijaksanaan mendalam yang terletak dalam fabrik ibadah harian kita. 5 waktu, 17 rakaat, 1 tarian angka kosmik, 365 hari, 23.5 darjah, 21.5 utara. Islam, kata mereka, bukan sekadar agama. Ia adalah kebenaran sejagat, jambatan antara dimensi, dicipta dengan ketepatan ilahi. Renungkan dan nilailah sendiri. Semakin mendalam kita kaji, kita dapati bahawa penyelarasan nombor dan corak cakrawala ini bukanlah kebetulan semata-mata. 5 waktu solat bukan sahaja sepadan dengan waktu tertentu dalam sehari, tetapi juga dengan fenomena astronomi yang signifikan. Contohnya, nombor 365 mewakili bilangan hari dalam setahun, satu kitaran yang mengawal kehidupan duniawi kita. Kecondongan paksi bumi sebanyak 23.5 darjah adalah penting untuk perubahan musim yang mempengaruhi segalanya dari iklim hingga tempoh siang dan malam. Dan 21.6 darjah utara menandakan latitud Mekah, pusat kerohanian Islam. Nombor dan sudut ini bukanlah sembarangan. Ia terjalin dalam fabrik kewujudan kita. Apabila kita menunaikan solat fardu kita, kita sedang menyelaraskan diri kita dengan pemalar kosmik ini, mengambil bahagian dalam satu koreografi ilahi yang telah ditetapkan sejak permulaan penciptaan. Reka bentuk yang rumit ini mengajak kita untuk merenungkan kesaling hubungan semua benda, untuk melihat amalan ibadah kita sebagai sebahagian daripada simfoni universal yang agung. Dalam konteks ini, Islam menjadi lebih daripada sekadar satu set amalan keagamaan. Ia berubah menjadi satu ekspresi mendalam tentang keharmonian dan aturan yang meresapi alam semesta. Ia mencabar kita untuk merenungkan tempat kita dalam reka bentuk agung ini dan untuk mengenali tanda-tanda yang menunjukkan kepada realiti yang lebih tinggi. Sebersih mersepkan pejeldaan milika terus bersikap terbuka pada kekhan yang menanti kita. Setiap solat adalah satu langkah lebih dekat untuk memahami ketepatan ilahi dunia kita. Terima kasih kerana menyertai perjalanan ini. Lebih banyak pendedahan menanti, janji mereka. Sehingga itu, semoga ketenangan membimbing fikiran anda. Semoga Allah merahmati anda semua. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita selami satu lagi aspek menarik rekaan ilahi ini. Geometri kerohanian yang tertanam dalam setiap perbuatan ibadah. Sama seperti alam semesta yang diatur oleh hukum matematik yang tepat, begitu juga amalan solat. Posisi dan gerakan dalam solat, berdiri, rukuk, sujud bukanlah sembarangan. Ia membentuk corak geometri yang bergema dengan alam semula jadi. Perhatikan posisi badan semasa solat. Posisi berdiri mencerminkan postur tegak sebatang pokok, berakar namun menjangkau ke langit. Posisi rukuk membentuk sudut tepat melambangkan kerendahan hati dan kepatuhan. Sujud di mana dahi menyentuh tanah mewakili titik penyerahan diri yang paling rendah, namun ia juga saat seorang hamba paling dekat dengan penciptanya. Postur fizikal ini mewujudkan geometri suci yang menyelaraskan jemaah dengan alam semesta. Lebih-lebih lagi, susunan saf solat di masjid, bulatan sepusat jemaah haji mengelilingi Kaabah, dan fokus arah ke arah Mekah, semua elemen ini menyumbang kepada reka bentuk geometri yang harmoni. Setiap solat, setiap gerakan, setiap penjajaran adalah bukti keseimbangan dan aturan rumit yang wujud di dalam alam semesta. Semasa kita menutup segmen ini, marilah kita renungkan hikmah yang mendalam di sebalik amalan ini. Ia bukan sekadar ritual. Ia adalah cara untuk berhubung dengan aturan ilahi, satu cara untuk menyelaraskan diri fizikal dan rohani kita dengan alam semesta. Teruslah bersama kami untuk membongkar lebih banyak lapisan simfoni ilahi ini. Sehingga itu, neskredi palmu poldengsi, bimoktola yang rebati anda semua. Semasa kita mendalami reka bentuk solat Islam yang rumit, kita menemui lapisan makna yang menarik, kod rahsia kedua daripada 29. Kod ini mendedahkan konsep dua realiti yang terjalin dalam fabrik Al-Quran dan dicerminkan dalam struktur solat harian. Pertimbangkan 5 waktu solat, subuh pada waktu fajar,
Zohor pada waktu tengah hari, Asar pada waktu petang, Maghrib pada waktu matahari terbenam, dan Isyak pada waktu malam. Kesemuanya merangkumi 17 rakaat. Jika kita bahagikan kepada dua kumpulan, 2 rakaat subuh berdiri sendiri, manakala solat yang lain berjumlah 15, kita dapati satu corak. Darabkan dua kumpulan ini 2 kali 15 sama dengan 30. Sekarang mari kita lihat bab 2 Al-Quran yang mempunyai 286 ayat. Bahagikan ini dengan 2 dan kita mendapat 143 nombor yang bergema dengan 2 realiti manusia dan ilahi. Dualiti ini dicerminkan lebih lanjut dalam ayat Quran. Tuhan yang menguasai timur dan barat, bab 50-17. 5 waktu solat dengan waktu dan gerakannya yang khusus menghubungkan 2 alam ini, mewujudkan keseimbangan antara yang dilihat dan yang tidak dilihat, duniawi dan syurgawi. Pertimbangkan kecondongan bumi sebanyak 23,5 darjah yang membahagikan siang dan malam. Kecondongan ini memberi kita 2 waktu senja, subuh dan maghrib berjumlah 5 rakaat. Darabkan ini dengan 2 hari dan kita mendapat 10. Menariknya, latitud dan longitud Kaabah juga mendedahkan corak 2 hala, mencerminkan keseimbangan kosmik ini. Al-Quran bercakap tentang mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat, 2 ayat 3. Dualiti ini dicerminkan dalam perbuatan solat fizikal, menghubungkan orang beriman dengan dimensi duniawi dan ilahi. Kaabah yang terletak pada 21,5 darjah utara, berganda kepada 43 apabila dicerminkan ke selatan, selaras dengan 2 realiti. Semasa kita mendalami hubungan yang mendalam ini, kita melihat bahawa kod kedua membahagikan solat kepada 2 alam, yang dilihat dan yang tidak dilihat, manusia dan kosmik. Setiap rakaat menyentuh kedua-dua dunia, menawarkan jambatan di antara mereka. Dualiti ini dicipta dengan ketepatan ilahi, mengajak kita untuk merenungkan tarian nombor dan kebenaran rohani yang elegan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan penemuan ini. Semasa kita terus meneroka kod yang tinggal, semoga kita menemui pemahaman dan hubungan yang lebih mendalam dengan aturan ilahi. Semoga kedamaian tercurah kepada anda semua. Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji menjadi asas kehidupan seorang Muslim. Antara rukun-rukun ini, solat mempunyai kedudukan yang istimewa. Umat Islam diwajibkan solat 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu menghadap Kaabah di Mekah. Solat-solat ini ialah subuh pada waktu fajar, zohor pada waktu tengah hari, asar pada waktu petang, maghrib pada waktu matahari terbenam, dan isyak pada waktu malam. Setiap solat terdiri daripada beberapa rakaat, iaitu unit rukuk dan sujud yang disertai dengan bacaan daripada Al-Quran. Bilangan rakaat berbeza untuk setiap solat. Subuh mempunyai 2 rakaat, zohor 4, asar 4, maghrib 3, dan isyak 4. Walaupun angka-angka ini mungkin kelihatan rawak pada pandangan pertama, jika diamati dengan teliti, terdapat kaitan yang menarik dengan corak cakrawala dan prinsip matematik. Penerokan ini bertujuan untuk memberi pencerahan tentang kaitan ini, bukan untuk memaksakan sebarang tafsiran, tapi untuk mengajak kita berfikir dan mengagumi kebesaran ilahi. Solat subuh atau solat fajar dilakukan ketika cahaya pertama muncul di ufuk. Ia menandakan permulaan hari dengan pembaharuan rohani. Solat subuh terdiri daripada 2 rakaat. Menariknya, putaran bumi boleh dibahagikan kepada 8 bahagian berdasarkan kedudukan matahari di langit. Solat subuh yang jatuh pada bahagian pertama boleh dilihat selari dengan pembahagian semula jadi ini. Nombor 2 yang mewakili 2 rakaat mungkin melambangkan dualiti cahaya dan kegelapan. I prefer change to crimson squirm yang diperjuaskan sebing these fam semiri. Meneruskan penerokan kita tentang kod-kod suci, kita akan mendalami kod ketiga daripada 29 kod rahsia. Kod ini diwakili oleh nombor 3 bergema dengan mendalam dalam struktur solat dan penciptaan itu sendiri. Al-Quran dibuka dengan surah Alif Lam Mim, 3 huruf suci. Dalam surah 3 ayat 3 dinyatakan, Dia menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Ayat ini mengetengahkan 3 kitab suci, Taurat, Injil dan Al-Quran. Secara matematik, kita perhatikan bahawa 5 solat fardu mengandungi 17 rakaat. Antaranya solat maghrib menonjol dengan 3 rakaatnya ketika senja. Apabila kita gandakan 3 kali dalam masa 3 hari, kita mendapat 9 rakaat. Menjumlahkan solat-solat lain, 2, 4, 4 dan 4 menghasilkan 14.
Menggabungkan ini, kita melihat pembahagian Trinity 3 dan 14. Mengalihkan kedua-duanya memberi kita 42 nombor yang secara halus berkait rapat dengan kod-kod suci. Kod ketiga juga selaras dengan kerangka rujukan 5 dimensi, 2 rakaat pada waktu subuh, 4 pada waktu zuhur, 4 pada waktu asar, 3 pada waktu maghrib, dan 4 pada waktu isyak. 3 rakaat senja menandakan momen penting, melambangkan sebutan Al-Quran tentang penciptaan dalam 3 peringkat. Secara kosmik, kecondongan bumi 23.5 darjah apabila dibahagi dengan 3, menghasilkan kira-kira 7.83 darjah. Kaabah yang terletak pada 21.5 darjah utara juga selaras dengan tema trinitik ini. Bumi, matahari dan bulan membentuk triniti kosmik, memperkukuh keseimbangan yang dilihat dalam 42 rakaat selama 3 hari. Dalam Al-Quran, Surah 3 ayat 3 dan Surah 13 ayat 3, kedua-duanya mencerminkan kepentingan 3, penciptaan, dualiti dan peralihan. Koordinat Kaabah, 21.5 utara dan 39.8 timur. Apabila diperiksa melalui lensa 3, mendedahkan hubungan yang lebih mendalam dengan kod suci ini. Akhirnya, kod ketiga menenun Trinity ke dalam solat, penciptaan, dan kosmos. Ia menjadi bukti kepada aturan ilahi dan mengajak kita untuk merenungkan simetri dan keseimbangan yang mendalam di dalam alam semesta. Kita teruskan penerokan kod-kod suci ini dan kini kita dalami kod keempat daripada 29 kod rahsia, asas aturan yang berdenyut di dalam Al-Quran dan alam semesta. Kod keempat diwakili oleh nombor 4 menandakan kestabilan dan keseimbangan. Bab 4 ayat 1 Al-Quran menyatakan, "Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu." Ayat ini merangkumi 4 idea utama. Manusia, takut Tuhan, penciptaan. Nombor 4 tertanam dalam struktur 5 waktu solat Zohor, Asar dan Isyak masing-masing terdiri daripada 4 rakaat. Solat-solat ini membentuk asas yang kukuh, asas keseimbangan. Secara matematik, 5 waktu solat terdiri daripada 17 rakaat. Antaranya, 3 solat dengan 4 rakaat setiap satu berjumlah 12. 5 rakaat yang tinggal, 2 pada waktu subuh dan 3 pada waktu maghrib melengkapi struktur ini. Apabila kita darabkan 12 rakaat dengan 4 hari, kita dapat 48. Nombor ini secara halus terjalin dengan kod-kod suci. Rangka rujukan 5 dimensi solat, 2 rakaat subuh, 4 zohor, 4 asar, 3 maghrib dan 4 isyak terletak pada kestabilan nombor 4. Al-Quran menyebut dalam bab 41 ayat 10, Dia menciptakan langit dan bumi dalam 4 masa. Proses penciptaan ilahi ini mencerminkan keseimbangan dan aturan yang dilihat dalam solat harian. Kecondongan bumi 23.5 darjah apabila dibahagikan dengan 4 musim menghasilkan kira-kira 5.875 darjah. Pembahagian kosmik ini mengukuhkan kepentingan nombor 4. Kaabah yang terletak di 21.5 darjah utara selaras dengan tema 4 kali ganda ini mengukuhkan aturan kosmik. Bab 4 ayat 3 Al-Quran menyatakan, "Kahwinilah wanita-wanita yang kamu suka, 2, 3 atau 4. Ayat ini mengetengahkan keseimbangan dan aturan dalam hubungan manusia. Kod keempat mendasari struktur solat, mewujudkan rangka kerja yang stabil dan ilahi. Kaabah dengan 4 penjurunya melambangkan asas ini. Koordinatnya 21.5 darjah utara dan 39.8 darjah timur, selaras dengan nombor 4 membawa keseimbangan kosmik. Kesimpulannya kod meriten 4 secara asas surat melimpahkan transit proses asas di mana selesai krismet sopir sejauh bingkai sedia menemui simetri dan tag yang mendalam dalam alam semesta. Solat Zohor dilakukan ketika matahari berada di titik paling tinggi di langit. Waktu ini, yang sering disebut sebagai tengah hari matahari, adalah ketika bayang-bayang paling pendek menandakan titik keseimbangan dalam sehari. Solat Zohor terdiri daripada 4 rakaat. Angka 4 mempunyai kepentingan dalam pelbagai fenomena alam. 4 musim, 4 arah, utara, selatan, timur, barat, dan 4 elemen klasik tanah, udara, api, air. Solat Zohor yang diwakilkan ketika berada di puncaknya, berdasarkan spinlon sejenis dengan konsep keseimbangan jej keempat. Kita sambung lagi penerokaan 29 kod rahsia dan kerangka rujukan 5 dimensi. Kali ini kita mendalami kod kelima yang mendedahkan perspektif matematik dan teologi yang baru.
Kita dah telusuri 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat melalui punca kuasa 27, cermin dualiti, 3 serangkai dan asas 4. Sekarang kita bongkarkan yang kelima daripada 29 kod rahsia, satu kitaran kesempurnaan yang terjalin dalam suara abadi Al-Quran. Bab 5, ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah amanah tanggungjawab kamu. 5 patah pertaan pada intinya, keimanan, penunaian, tanggungjawab. Kod kelima kata mereka adalah 5 bilangan solat, 1 bulatan yang lengkap, 5 perbuatan harian, 5 jari keimanan, 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. 5 waktu solat itu sendiri, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Darabkan 5 hari dengan 1785. Bab 5 ada 120 ayat. Bahagikan dengan 5, 24. Sekarang jumlahkan rakaatnya, 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4, 17. 5 kitaran, 1 pusingan lengkap. Kerangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak adalah 5 itu sendiri. 5 waktu solat, 5 dimensi, bumi, langit, masa, jiwa, ilahi. Al-Quran berkata, dia menciptakan manusia daripada tanah liat. Bab 55 ayat 14. 5 elemen dalam 5 perbuatan kesempurnaan. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 5, 4,7. 1/5 daripada peralihan musim. Lokasi Kaabah 21,5 utara, 4,3 darab bumi. 5 waktu solat setiap hari, 85 rakaat dalam 5 hari, 1 kitaran yang mencerminkan langit. Bab 5, ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kamu. 5 sebagai kesempurnaan iman disempurnakan. Bab 13 ayat 3, tangan Allah bagi kaum yang berfikir. 5 waktu solat, 5 ayat dalam irama, 2, 4, 4, 3, 4. Kod kelima melengkapkan bulatan. Kaabah 21,5 utara, 5 darab 4,3. Longitud 39,8, hampir 8 darab 5. Jumlah 61,3, hampir 5 darab 12, denyutan kitaran. Pusat untuk 5 waktu solat, 5 dimensi, kebenaran 5 kali ganda. Apa yang ditunjukkan ini? Kod kelima memahkotakan 5 waktu solat sebagai kitaran yang sempurna. 17 hingga 85, iman kepada kosmos. Bagi orang beriman, ia adalah kesempurnaan. Setiap solat melengkapkan hari. Bagi pencari, ia adalah satu pencapaian 24 kod di hadapan. Bagi semua, ia adalah tanda 5 sebagai penutup ilahi. 5 waktu solat, 5 hari, kod kelima daripada 29. Daripada 17 hingga 85, daripada 21,5 hingga 5 darab 4, Al-Quran berputar kembali. Kanta 5 dimensi bersinar sepenuhnya. Renungkanlah angka 5 yang suci ini. Ketika matahari mula terbenam, kita memasuki waktu solat asar dengan 4 rakaat. Nombor ini, yang sama seperti zuhur, melambangkan kestabilan dan keseimbangan. Tapi kenapa 4 lagi? Pengulangan nombor 4 dalam zuhur dan asar menunjukkan simetri yang lebih mendalam dalam rutin harian kita. Surah Ar-Ra'd ayat 15 berfirman, dan kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, dan begitu pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari. Ayat ini menekankan kepentingan beribadah di waktu petang. Pengulangan 4 rakaat dalam zuhur dan asar menunjukkan struktur yang seimbang dalam solat fardu, menyelaraskan waktu solat dengan aturan ilahi. Bahagian ke-6, Maghrib, solat Maghrib dan kekuatan angka 3. Maghrib dilakukan ketika matahari terbenam, waktu yang indah dan penuh perubahan. Solat ini terdiri daripada 3, sering melambangkan kesempurnaan dalam pelbagai budaya. Dalam tradisi Islam, angka 3 dikaitkan dengan 3 alam kewujudan, langit, bumi dan segala yang ada di antaranya. Maghrib yang dilakukan di antara siang dan malam boleh dilihat sebagai pengakuan terhadap pembahagian 3 serangkai ciptaan ini. Bahagian ke-7, Isyak menyambut malam dengan 4 rakaat. Isyak, solat malam, dilakukan apabila kegelapan malam telah tiba. Ia terdiri daripada 4 rakaat. Kembali kepada 4 rakaat mungkin menandakan kembali kepada keadaan lengkap dan seimbang apabila hari berakhir dan ketenangan malam menjelma. Sama seperti alam semesta yang kelihatan paling luas dan menakjubkan pada waktu malam, bagi segir the spirit takes them swimming down Lloyd's menanjang proses. Bahagian 8, bukti Al-Quran dan keanggunan matematik.
Walaupun kaitan yang diutarakan setakat ini adalah berdasarkan pemerhatian dan tafsiran, Al-Quran, kitab suci Islam, memberikan sokongan lanjut untuk idea alam semesta yang direka bentuk secara ilahi. Al-Quran bukan sekadar teks keagamaan, tetapi panduan menggalakkan renungan mendalam dan pemahaman tentang dunia di sekeliling kita. Al-Quran menekankan kepentingan merenung alam semula jadi sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Ia mengajak orang yang beriman untuk memerhatikan kerumitan ciptaan, daripada keluasan kosmos hingga keperincian kecil kehidupan di bumi. Ayat 44 menyatakan, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini mengetengahkan corak dan kitaran berirama dalam alam semula jadi, menggesa kita untuk memikirkan kepentingannya. Ayat ini menggalakkan orang yang beriman untuk mencari ilmu dan pemahaman dalam corak alam semula jadi. Ia adalah seruan untuk meneroka, mengkaji dan menghargai kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam reka bentuk alam semesta. Tambahan pula, pemerhatian matematik yang menarik muncul apabila kita mempertimbangkan jumlah bilangan rakaat yang dilakukan dalam sehari 2, tambah 4, tambah 4, tambah 3, tambah 4, isyak bersamaan 17. Amalan solat harian ini, dengan bilangan rakaatnya yang khusus, mencerminkan hubungan yang lebih mendalam dengan aturan dan masa semula jadi. Hebatnya, kalender lunar Islam terdiri daripada 29 atau 30 hari, dengan purata kira-kira 29,5 hari sebulan. Kitaran bulan ini adalah satu lagi contoh rentak semula jadi yang digalakkan oleh Al-Quran untuk kita perhatikan. Mengalihkan ini dengan 12 bulan memberi kita kira 354 hari dalam setahun lunar. Pengiraan ini sejajar dengan kitaran semula jadi yang diperhatikan dalam kalender lunar. Ini sangat hampir dengan jumlah bilangan rakaat yang dilakukan dalam setahun 17 rakaat sehari, darab 354 hari setahun bersamaan 6,018 rakaat setahun. Keharmonian berangka antara solat harian dan kalender lunar ini adalah bukti reka bentuk dan keseimbangan yang rumit di alam semesta seperti yang ditonjolkan dalam Al-Quran. Pemerhatian sebegini mengajak kita untuk mendalami ajaran Al-Quran dan meneroka hubungan yang mendalam antara iman, matematik dan alam semula jadi. Keanggunan corak ini berfungsi sebagai peringatan tentang kebijaksanaan ilahi yang meresapi setiap aspek ciptaan. Bahagian 9, Kod ke-6 dan Keharmonian 6. Meneruskan siri skrip InVideo AI 2.0, kita akan mendedahkan kod ke-6 daripada 29 kod rahsia, kod yang selaras dengan struktur solat melalui perspektif matematik dan teologi yang baru. Nombor 6 bergema mendalam dalam Al-Quran dan penciptaan, melambangkan keseimbangan dan keharmonian. Bab 6, ayat 1 menyatakan, pujian bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. 6 hari penciptaan kemudian dimakan dalam ayat 2. Kod ke-6, kata mereka, adalah 6, nombor keseimbangan, tercermin dalam ritme 5 waktu solat. Pertimbangkan keharmonian matemat 5 waktu solat berjumlah 17 rakaat. Apabila didarab dengan 6, ini bersamaan dengan 102. Menariknya, bab 6 Al-Quran mengandungi 165 ayat. Membahagi ini dengan 6 menghasilkan 27,5. 6 hari, 6 kitaran, keharmonian bergema. Rangka rujukan 5 dimensi, 2 di waktu subuh, 4 di waktu zuhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, dan 4 di waktu isyak bertemu dengan 6. 5 waktu solat, 6 hari bersamaan dengan 102 rakaat. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Bab 7 ayat 54. 5 waktu, 6 jangka masa, keseimbangan terungkap. Kecondongan bumi 23,5 darjah apabila dibahagikan dengan 6 bersamaan dengan 3,916. Ini adalah 1/6 daripada lengkungan cahaya. Latitud Kaabah pada 21,5 utara apabila didarab dengan 6 menghasilkan 3,583 darab 6. 6 hari 102 rakaat gema penciptaan dalam solat. Bab 6 ayat 2 menyatakan, Dia menciptakan kamu dari tanah liat, kemudian menetapkan jangka waktu. 6 hari, 6 peringkat. Bab 10, ayat 5 menambah, Dia menjadikan matahari sebagai cahaya yang bersinar dan bulan sebagai cahaya yang memancar. Urutan 6 kali ganda, siang, malam, solat. Kod ke-6 berdengung dengan tujuan. Kaabah, yang terletak pada 21,5 utara apabila didarab dengan 6,
bersamaan dengan 3,583. Longitudnya 39,8. Apabila dibahagikan dengan 6 hampir sama dengan 6,63. Jumlah koordinat ini adalah 61,3 hampir dengan 6 darab 10 kod yang seimbang. Titik tengah untuk 6 hari, 5 waktu solat. Apa yang didedahkan oleh ini? Kod ke-6 menyelaraskan solat dengan nombor 617 kepada 102, mencerminkan jangka masa bagi iman. Ia adalah melodi, setiap rakaat bergema dengan kosmos. Bagi pencari, ia adalah nota 23 kod lagi. Bagi semua, ia adalah tanda 6 sebagai keharmonian ilahi. 5 waktu solat, 6 hari, kod ke-6 daripada 29. Daripada 17 kepada 102, daripada 21,5 kepada 6 darab 3, Al-Quran memainkan kod. Kanta 5 dimensi bersinar lebih terang. Renungkanlah 6 suci ini. Terima kasih atas langkah yang seimbang ini. Kod isi pound the term length that see. Semoga Maimon minute Twimopis. Meneruskan siri skrip in video AI 2.0, kita akan mencipta skrip ke-10 yang akan meneruskan penerokaan 29 kod rahsia dan kerangka rujukan 5 dimensi. Kali ini, kita akan fokus pada kod ke-7, mengaitkannya dengan struktur solat dengan perspektif matematik dan teologi yang baru. Kita telah menjelajah 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, mendedahkan dualiti, triad, asas 4, kitaran 5 dan harmoni 6. Sekarang, kita akan mendedahkan kod rahsia ke-7 daripada 29, kesempurnaan 7 yang bersinar di kedalaman Al-Quran. Bab 7, ayat 1, Alif Lam Mim Sad. 7 huruf dalam 4. Ayat 7, sesungguhnya kami akan menyoal mereka semua. 7 sebagai penghakiman, penyempurnaan. Kod ke-7, kata mereka, adalah 7, puncak kesucian tercermin dalam 5 waktu solat. 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. Darab dengan 7 hari, 119, seperti yang kita lihat. Bab 7 mempunyai 206 ayat. Bahagikan dengan 7, 29,28. 7 hari, 7 kitaran, 119 rakaat, lengkungan yang sempurna. Kerangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak, bangkit dengan 7. 5 waktu solat 7 hari, jangka masa seminggu. Al-Quran mengatakan, dialah yang menciptakan langit dalam 7 lapis. Bab 67, ayat 3. 5 perbuatan, 7 ketinggian, kesempurnaan. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 7, 3,357. 1/7 daripada pusingan cahaya. Kaabah terletak pada latitud 21,5 utara, 3 kali 7. 7 hari, 119 rakaat, minggu suci mencerminkan penciptaan. Bab 7, ayat 54. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arasy. 7 sebagai batu penjuru, 6 tambah 1. Bab 2 ayat 29, dia menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi, kemudian menuju ke langit lalu menjadikannya 7. Kod ke-7 memahkotainya. Kaabah, 21,5 utara, 37. Longitud, 39,8, hampir 5,68 kali 7. Jumlahnya, 61,3. Hampir 7 kali 9, nota yang sempurna. Pusat untuk 7 lapisan, 5 waktu solat. Apakah yang didedahkan ini? Kod ke-7 mengangkat solat kepada 7, 119 rakaat, kesempurnaan seminggu. Bagi iman, ia adalah puncak setiap solat mendaki ke ilahi. Bagi pencari, ia adalah puncak 22 kod menanti. Bagi semua, ia adalah tanda 7 sebagai perintah suci. 5 waktu solat, 7 hari, kod ke-7 daripada 29. Daripada 17 kepada 119, daripada 21,5 kepada 37. Al-Quran menyempurnakan rancangannya. Kanta 5 dimensi mencapai lebih tinggi. Renungkanlah angka 7 yang suci ini. Terima kasih atas langkah yang mulia ini. Kod-kod itu naik. Adakah anda akan naik? Semoga kesempurnaan menjadi milik anda semua. Kita sambung lagi siri skrip in video AI 2.0. Kali ini, kita akan cipta skrip ke-11 yang akan meneroka dengan lebih mendalam tentang 29 kod rahsia dan kerangka rujukan 5 dimensi. Kali ini, kita akan fokus kepada kod ke-8, kaitannya dengan struktur solat dengan perspektif matematik dan teologi yang baru. Adegan 1, laluan mengembang, ufuk kosmik, bekerja. Kita dah telusuri 5 waktu solat dalam Islam. 2, 4, 4, 3, 4 rakaat,
melalui puncak 7, harmoni 6, kitaran 5, dan banyak lagi. Sekarang kita akan bongkarkan kod ke-8 daripada 29 kod rahsia, Infinity 8 yang mengalir melalui aliran abadi Al-Quran. Adegan 2, kod ke-8, terungkap, kitaran dibuka pada surah Pan. Surah ke-8, ayat mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. 8 patah perkataan dalam bahasa Arab, 1 kitaran melampaui 7. Kod ke-8, kata mereka adalah 8, nombor pembaharuan infinity, tercermin dalam ritme tanpa henti solat 5 waktu. Adegan 3, infinity matematik, simbol infinity, gelung nombor solat, 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari, darab dengan 8 hari, 136. Surah ke-8 mempunyai 75 ayat. Bahagikan dengan 8, 9,375. 8 hari, 8 kitaran 136 rakaat, 1 putaran infinity. Adegan 4, 5 dimensi dan 8 infinity 5D, 8 ombak. Kerangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak meregang dengan 8. 5 waktu solat, 8 hari, 1 pembaharuan melampaui minggu. Al-Quran mengatakan, dialah yang awal dan yang akhir. Surah 57, ayat ketiga. 5 waktu, 8 rentang, petunjuk keabadian. Adegan 5, lipatan kosmik 8 kali ganda, 8 laluan orbit, kecondongan bumi bersinar. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 8, 2,9375. 1/8 daripada lengkungan cahaya. Kaabah terletak pada 21,5 darjah utara, 2,6875 darab 8. 8 hari, 136 rakaat, gema tanpa sempadan. Adegan 6, pembaharuan Al-Quran. Teks Al-Quran 81, 8 cincin berputar. Surah ke-8, ayat ke-7, Allah hendak menegakkan kebenaran. 8 sebagai kemenangan, pembaharuan. Surah 69, ayat ke-7, Dia menimpakan atas mereka selama 7 malam dan 8 hari. 8 mengikuti 7 infinity selepas penyelesaian. Kod ke-8 mengulangi kehendak ilahi. Adegan 7, aliran 8 kali ganda Kaabah. Orbit Kaabah 21,5 darjah utara, 8 darab 2,6875. Longitud 39,84,975 darab 8, hampir. Jumlah 1,3, hampir 8 darab 7,6 denyutan tanpa henti. Pusat untuk 8 hari, 5 waktu solat. Adegan 8, implikasi tanpa batas. Pan sungai mengalir infinity kosmik. Apa yang didedahkan ini? Kod ke-8 meregangkan solat kepada 8, 136 rakaat, 1 kitaran tanpa batas. Bagi iman, ia adalah keabadian, setiap solat mengalir selamanya. Bagi pencari, ia adalah ombak 21 lagi. Bagi semua, ia adalah tanda 8 sebagai infinity ilahi. Adegan 9, senja ke malam berbintang. Azan waktu solat 8 hari, kod ke-8 daripada 29, daripada 17 kepada 136, daripada 21,5 kepada 8 darab 2. Al-Quran menenun infinity. Kanta 5 dimensi terbuka luas. Renungkanlah 8 suci ini. Adegan 10, penutup. Visual 8 bintang menelusuri infinity. Terima kasih atas langkah tanpa batas ini. Kodakah Anda akan mengalir? Keabadian milikmu semua. Bahagian 9, A Glimpse into the Divine Design. Hubungan yang diterokai dalam esei ini tidak bertujuan untuk menjadi bukti muktamad tentang reka bentuk agung. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai titik permulaan untuk renungan dan perenungan yang lebih mendalam. Sebaliknya, ia adalah ajakan untuk memikirkan tentang kesaling hubungan iman, alam semula jadi, dan prinsip matematik yang mendasari alam semesta kita. Corak rumit yang kita perhatikan dalam alam semula jadi, daripada lingkaran galaksi kepada simetri kepingan salji, menunjukkan ketepatan dan keindahan yang terdapat dalam amalan keagamaan. Solat harian Islam, dengan waktu dan rakaatnya yang khusus, menawarkan kajian kes yang menarik tentang bagaimana amalan keagamaan boleh mencerminkan dan bergema dengan irama kosmos. Setiap solat, yang dilakukan pada waktu yang ditetapkan sepanjang hari, mencerminkan kitaran semula jadi matahari dan bulan, mewujudkan hubungan yang harmoni antara orang yang menyembah dan alam semesta. Sama ada dilihat sebagai diilhami ilahi atau hanya contoh keindahan kepintaran manusia,
keanggunan matematik dan kemungkinan hubungan kosmik yang dijalin ke dalam solat Islam menawarkan gambaran sekilas tentang keindahan yang mendalam yang boleh muncul apabila kita mencari keharmonian antara amalan rohani kita dan dunia di sekeliling kita. Corak geometri dalam seni dan seni bina Islam seterusnya menggambarkan hubungan ini, mempamerkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip matematik dan aplikasinya dalam mewujudkan ruang ibadat. Dalam saat-saat tenang berdoa, di tengah-tengah kesibukan dan kesibukan kehidupan seharian, umat Islam di seluruh dunia mendapati diri mereka mengambil bahagian dalam ritual yang telah bergema selama berabad-abad. Satu bukti pencarian makna dan hubungan manusia yang berkekalan dengan suatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Pencarian ini tidak terhad kepada mana-mana satu budaya atau agama. Ia adalah pengalaman manusia sejagat yang mencerminkan keinginan semula jadi kita untuk mencari ketertiban dan tujuan dalam alam semesta yang luas dan sering huru-hara yang kita diami. Babak 1, jalan menyempit, visual matahari terbit di padang pasir yang tenang, visual solat di tempat terpencil. Kita sudah melalui jalan 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat, mengungkap kepentingan kosmik nombor sehingga 10. Sekarang, kita buka kunci kod ke-11 daripada 29 kod rahsia, 11 mistik yang menghubungkan yang nyata dan yang gaib dalam naratif ilahi Al-Quran. Babak 2, kod ke-11 terungkap dibuka pada bab 11. Bab 11.1, Alif Lam Ra. Ini adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disempurnakan, huruf Arab dalam 3 perkataan. Ayat 11, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. 11 sebagai simbol kesabaran dan kedalaman rohani. Kod ke-11, kata mereka, adalah 11, nombor mistik yang menandakan kebijaksanaan tersembunyi dalam struktur 5 waktu solat. Babak 3, mistisisme matematik, visual bintang 11 titik, simbol solat bertemu. 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. Darab dengan 11 hari, 187. Bab 11 mempunyai 123 ayat. Bahagikan dengan 11,18. 11 hari, 11 kitaran, 187 rakaat, jumlah yang mistik. Babak 4, 5 dimensi dan 11, visual 11 sinar bersilang. Rangka 5 dimensi, 2 di waktu subuh, 4 di waktu zuhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, 4 di waktu isyak, selaras dengan 11. 5 waktu solat, 11 hari jangka masa yang mistik. Al-Quran berkata, kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia, tetapi apabila kamu bimbang terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Bab 28, ayat 7. 5 perbuatan, 11 lengkungan, kebijaksanaan tersembunyi terungkap. Babak 5, 11 kosmik, visual 11 pundungan bumi berdenyut. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 11, 2,136. 1/11 lengkungan cahaya. Lintang Kaabah 21,5 ut 1,955 kali 11. 11 hari, 187 rakaat, denyutan kosmik. Babak 6, mistisisme Al-Quran, visual teks Quranis bersinar. Bab 11 ayat 6, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. 11 elemen, makhluk, bumi, rezeki. Bab 21 ayat 31, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung ganang yang kokoh, supaya bumi ini tidak menggegar mereka. 11 sebagai kestabilan dan kekuatan tersembunyi. Kod ke-11 mendedahkan yang tidak kelihatan. Babak 7, denyutan 11 kali lipat Kaabah, 2/11 titik. Kaabah 21,5 utara, 11 kali 1,955. Longitud 39,8, 3,62 kali 11, hampir. Jumlah 61,3, hampir 11 kali 5 denyutan mistik. Pusat untuk 11 hari, 5 waktu solat. Babak 8, implikasi mistik, 11 benang duri kosmik. Apa yang ditunjukkan ini? Kod ke-11 mengaitkan solat dengan 11,187 rakaat, kerangka mistik. Bagi iman, ia adalah kedalaman. Setiap solat mendedahkan kebijaksanaan tersembunyi. Bagi pencari ia adalah misteri, 18 kod lagi. Bagi semua tanda, 11 sebagai mistisisme ilahi. Babak 9, kesimpulan, visimpul hari terbenam di learn. 5 waktu solat, 11 hari, kod ke-11 daripada 29.
daripada 17 kepada 187, daripada 21,5 kepada 11 kali 1, Al-Quran mendedahkan kebenaran tersembunyinya. Kanta 5 dimensi mendedahkan yang mistik. Renungkan 11 suci ini. Babak 10, 11 bintang memistisisme. Terima kasih atas perjalanan mistik ini. Kod-kod itu terungkap. Adakah Anda akan menyingkapnya? Mistisme milik Anda semua. Kita telah menelusuri 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat, melalui ketinggian 11, kesatuan 10, kekuatan 9 dan banyak lagi. Sekarang kita akan mengungkap kod ke-12 daripada 29 kod rahsia, keseimbangan 12 yang memantapkan susunan kosmik Al-Quran. Surah ke-12, ayat pertama, Alif, Lam, Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. 12 huruf dalam bahasa Arab merentasi 5 perkataan. Ayat ke-12, kami kisahkan kepadamu kisah yang paling baik. 12 sebagai harmoni, naratif. Kod ke-12 kata mereka adalah 12, keseimbangan dalam aliran 5 waktu solat. 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. Darab dengan 12 hari, 204. Surah ke-12 mempunyai 111 ayat. Bahagikan dengan 12, 9,25. 12 hari, 12 sekitaran 204 rakaat jumlah yang tetap. Rangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak, berhenti pada 12. 5 waktu solat, 12 hari, jangka masa yang seimbang. Al-Quran mengatakan kami telah mengutus 12 orang pemimpin, surah kelima ayat ke-12. 5 perbuatan, 12 lengkungan, keseimbangan. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 12, 1,9583. 1/12 daripada lengkungan cahaya. Koordinat Kaabah 21,5 utara, 1,7916 darab 12. 12 hari, 204 rakaat, keseimbangan kosmik. Surah ke-12, ayat ke-4, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. 12 elemen, bintang, matahari, bulan. Surah ke-7, ayat 160, lalu terpancutlah daripadanya 12 mata air. 12 sebagai keseimbangan, rezeki. Kod ke-12 memantapkan semuanya. Kaabah 21,5 utara, 12 darab 1,7916. Longitud 39,8, 3,316 darab 12. Jumlah 61,3, hampir 12 darab 5, denyutan yang seimbang. Hab untuk 12 hari, 5 waktu solat. Apa yang ditunjukkan ini? Kod ke-12 menyamakan solat dengan 12, 204 rakaat, rangka yang tetap. Bagi iman, ia adalah ketenangan. Setiap solat menemui keseimbangan. Bagi pencari, ia adalah titik perubahan, 17 kod lagi. Bagi semua ia adalah tanda, 12 sebagai keseimbangan ilahi. 5 waktu solat, 12 hari, kod ke-12 daripada 29. Daripada 17 kepada 204, daripada 21,5 kepada 12 darab 1, Al-Quran mengimbangi kebenarannya. Kanta 5 dimensi berdiri teguh. Renungkanlah angka 12 yang suci ini. Terima kasih atas langkah yang mantap ini. Kod-kod itu sejajar. Adakah Anda akan menemui ketenangan? Semoga keseimbangan milik Anda semua. Meneruskan siri skrip in video AI 2.0, saya akan cipta skrip ke-13 yang meneroka dengan lebih lanjut 29 kod rahsia dan kerangka rujukan 5 dimensi. Kali ini saya akan fokus pada kod ke-10, menghubungkannya dengan struktur solat dengan perspektif matematik dan teologi yang baru. Babak 1. Jalan terbuka luas, matahari terbit kosmik, solat di padang terbuka. Kita telah menjelajahi 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat, membuka rahsia kuasa 9, infinity 8, puncak 7, dan banyak lagi. Kini kita akan menyingkap kod ke-10 daripada 29 kod rahsia, penyatuan 10 yang mengikat pelukan luas Al-Quran. Babak 2, kod ke-10 disingkapkan, 40. Bab 10, ayat 1, Alif, Lam, Ra. 10 huruf dalam 3 perkataan dalam bahasa Arab. Ayat 10, solat mereka di sisi Baitullah itu hanyalah bersiul dan bertepuk tangan. 10 sebagai penyatuan, kembali. Kod ke-10 kata mereka adalah 10, satu keseluruhan tercermin dalam rentang 5 waktu solat. Babak 3, penyatuan matematik, syubulatan 10 titik, nombor solat bersatu. 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. Darab dengan 10 hari, 170. Bab 10 mempunyai 109 ayat.
bahagikan dengan 10, 10,9. 10 hari, 10 kitaran, 170 rakaat, satu jumlah yang disatukan. Babak 4, 5 dimensi dan 10, visual dekagon 5D, 10 sinar bertemu. Kerangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak merangkul 10. 5 waktu solat, 10 hari, 1 lengkungan lengkap. Al-Quran mengatakan dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, bab 6 ayat 73. 5 perbuatan, 10 rentang, penyatuan bersinar. Babak 5, 10 kali lipat kosmik, 10 cincin mengorbit, kecondongan bumi bersinar. Kecondongan bumi 23,5 darjah, bahagikan dengan 10, 2,35. 1/10 daripada anjakan cahaya, Kaabah 2,5 utara, 2,15 darab 10. 10 hari, 170 rakaat, 1 keseluruhan kosmik. Babak 6, keseluruhan Al-Quran, visual teks Al-Quran 10 baris bergabung. Bab 10, ayat 3. Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 10 sebagai kembali kepada 1, 6 tambah 4. Bab 16, ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. 10 terlipat menjadi 1. Kod ke-10 mengikat. Babak 7, penyatuan 10 kali lipat Kaabah. Bintang 10 titik. 21,5 utara, 10 kali 2,15. Longitude 39,8, 3,98 darab 10, hampir. Jumlah 61,3, hampir 10 kali 6 denyutan yang disatukan. Pusat untuk 10 hari, 5 waktu solat. Babak 8, implikasi disatukan. 10 benang ditenun, penyatuan kosmik. Apakah yang didedahkan ini? Kod ke-10 mengumpulkan solat menjadi 10, 170 rakaat, satu keseluruhan yang lancar. Bagi iman, ia adalah keesaan, setiap solat bergabung dengan yang ilahi. Bagi pencari, ia adalah satu simpulan, 19 kod masih tinggal. Bagi semua, ia adalah tanda, 10 sebagai penyatuan suci. Babak simpulan. Kesimpul hari tengah hari, langan azan berkumandang. 5 waktu solat, 10 hari, kod ke-10 daripada 29. Daripada 17 kepada 170, daripada 21,5 kepada 10 kali 2, Al-Quran menyatukan kebenaran dimensi semakin hampir. Renungkanlah 10 suci ini tu. Penutup, visual sebintang membentuk bulatan. Keberadaan miliknya. Terima kasih atas selang penyatuan ini. Kod-kod itu bertemu, adakah anda akan melihatnya? Eins Word Modularity. Meneruskan siri skrip InVideo AI 2.0, saya akan mencipta skrip ke-12 yang meneruskan penerokan 29 kod rahsia dan kerangka rujukan 5 dimensi. Kali ini saya akan fokus pada kod ke-9, menghubungkannya dengan struktur solat dengan perspektif matematik teologi yang baru. Adegan 1, pencarian semakin mendalam, visual fajar kosmik, solat di bawah sinaran matahari terbit. Kita telah melalui 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat, menyingkap kesempurnaan 7, infinity 8 dan banyak lagi. Kini kita menyingkap kod ke-9 daripada 29 kod rahsia, kekuatan 9 yang mengalir melalui denyutan kuat Al-Quran. Adegan 2, kod ke-9 terungkap. Visual Al-Quran terbuka pada surah-surah 9. Ayat 1, pembebasan daripada Allah dan Rasulnya. 9 patah perkataan dalam bahasa Arab, perubahan selepas 8. Kod ke-9, kata mereka, adalah 9, nombor kekuatan, pinggir penyempurnaan, tercermin dalam kekuatan 5 waktu solat. Adegan 3, kekuatan matematik, visual bulan 9 titik, angka solat melonjak. 5 waktu solat, 17 rakaat setiap hari. Darab dengan 9 hari, 153. Surah 9 mempunyai 129 ayat. Bahagikan dengan 9, 14,333. 9 hari, 9 kitaran, 153 rakaat, gelombang yang kuat. Adegan 4, 5 dimensi dan 9, visual non-fimandi, 9 pancaran berkilauan. Kerangka 5 dimensi, 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak, bertambah dengan 9. 5 waktu solat, 9 hari, lonjakan melampaui minggu. Al-Quran berkata, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Surah Fusilat, ayat 12. 9 sebagai kuasa, 5 tambah 4. Adegan yung kali lipat kosmik sebuah putusing berjomi. Kecondongan bumi, 23,5 darjah.
2,611. 1/9 daripada rentang cahaya. Ka'bah 21,5 utara 2,388 kali 9 ampere. 9 hari selamut 3 irama yang kuat. Adegan 6. Kekuatan Al-Quran. Vis Al-Quran 91, 9 api menyala. Surah 9 ayat 3, Allah dan Rasulnya terlepas daripada kewajipan. 9 sebagai keazaman, kekuatan. Surah 27 ayat 12, masukkanlah tanganmu ke dalam rongga bajumu nehek ia keluar putih di antara 9 tanda. 9 sebagai tanda kekuasaan, kot ke-9 berdiri teguh. Adegan 7, kekuatan 9 kali lipat Ka'bah. Visual, Ka'bah bintang 9 titik. Ka'bah 21,5 utara 9 kali 2,388. Longitud 39,8, 4,422 kali 9 hampir. Jumlah 61,3. Hampir 9 kali 7, denyutan yang hebat. Kubu kuat selama 9 hari 5 waktu solat. Adegan 8, implikasi yang diperkasakan. Visual, 9 berdiri, tunjukkan ini. Kot ke-9 mendorong solat dengan 9, 153 rakaat, langkah yang kuat. Bagi iman ia adalah kekuatan, setiap solat membawa kekuatan. Bagi pencari ia adalah percikan api, 2 kot mihtingmal ia adalah tanda 9 sebagai kuasa ilahi. Kesimpulan, kesimpul matahari tengah hari menyala, laungan azan bergema. 5 waktu solat, 9 hari, kot ke-9 daripada 29, daripada 17 kepada 153, daripada 21,5 kepada 9 kali 2, Al-Quran menggunakan kuasanya. Kanta 5 dimensi bersinar lebih terang. Renungkanlah angka 9 yang suci ini. Adegan 10, 9 bintang menyala menjadi milikmu. Terima kasih atas langkah yang hebat ini. Kot-kot terus menyala. Adakah Anda akan memanfaatkannya? Semoga kekuatan menjadi milik Anda semua. Seiring berakhirnya perjalanan kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pandangan mendalam yang telah kita temui. Hubungan rumit antara solat dalam Islam, keanggunan matematik dan susunan kosmik bukanlah sekadar kebetulan. Ia adalah bukti pencarian abadi untuk memahami yang telah mendorong manusia selama ribuan tahun. Dalam momen-momen solat yang hening, umat Islam di seluruh dunia terhubung bukan hanya dengan pencipta mereka, tetapi dengan jalinan alam semesta itu sendiri. Setiap rakaat, setiap sujud adalah langkah ke dimensi keberadaan yang lebih dalam, momen di mana dunia fizikal dan ilahi bersilang. Al-Quran dengan kot-kot tersembunyi dan kebijaksanaan yang mendalam mengajak kita untuk menjelajah lebih jauh, untuk mencari ilmu dan pemahaman di setiap sudut ciptaan. Ia menantang kita untuk melihat melampaui permukaan, untuk melihat corak ilahi di bintang-bintang, bumi, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang angka dan geometri. Ini tentang menemukan makna dan tujuan dalam dunia yang seringkali tampak kacau dan acak. Ini tentang mengenali bahwa kita adalah bagian dari desain agung, yang rumit dan indah, tepat dan menakjubkan. Jadi saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari, luangkan waktu sejenak untuk melihat ke langit, untuk merasakan irama bumi di bawah kaki Anda, dan untuk mengingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta berbicara dalam bahasa angka dan pola, doa, dan refleksi. Apakah Anda akan mendengarkan? Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi ini. Semoga kedamaian dan pengertian menyertai Anda selalu. Sedang kita menutup bab ini, marilah kita merangkul keabadian. Alam semesta dengan kot-kot ilahi dan irama kosmiknya mengajak kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kewujudan kita. Kot ke-29 yang telah disingkapkan hanyalah sekelumit daripada lautan ilmu yang luas menanti untuk diterokai. Ia adalah peringatan bahawa setiap solat, setiap saat renungan menghubungkan kita kepada reka bentuk agung yang mengatasi ruang dan waktu. Melalui lensa solat harian Islam, kita telah melihat bagaimana dunia fizikal dan metafizik saling berkait, mendedahkan alam semesta yang teratur dan menakjubkan. Penjajaran Ka'bah, kitaran bulan, dan kot-kot tersembunyi Al-Quran, semuanya berbicara tentang realiti yang kaya dengan makna dan tujuan. Jadi, semasa Anda kembali ke kehidupan seharian, bawalah bersama kesedaran tentang permadani yang rumit ini. Jadikan setiap solat sebagai momen hubungan, bukan sahaja dengan Yang Maha Esa, tetapi dengan inti alam semesta itu sendiri.
Carilah tanda-tanda, renungkan maknanya, dan ingatlah bahawa Anda adalah sebahagian daripada usaha abadi untuk memahami. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga cahaya ilmu membimbing jalan Anda, dan semoga Anda menemui kedamaian dalam harmoni alam semesta. Sehingga penerokaan kita yang seterusnya, teruskan rasa ingin tahu dan teruskan inspirasi. Kita telah menelusuri 5 waktu solat dalam Islam, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat melalui 365 hari, 23.5 darjah, dan tarian bulan Qad ke-29. Sekarang kita kembali ke permulaan. Yang pertama daripada 29 Qad rahsia tersembunyi dalam nafas pembukaan Al-Quran, mendedahkan satu cetak biru ilahi. Bab 1, ayat 1, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. 7 patah perkataan dalam bahasa Arab. Qad pertama, kata mereka ialah 7 nombor yang dijalin dalam ciptaan. 7 langit, 7 bumi, 7 hari. Dan 5 waktu solat kita, lihat bagaimana ia bersambung. 5 waktu solat, 17 rakaat sehari. Darab dengan 7 hari, 2 kali, 4 kali, 4 kali, 3 kali 4, kemudian darab 7. 119 rakaat dalam seminggu. Sekarang bab pertama Al-Quran mempunyai 7 ayat. Bahagikan 119 dengan 17 sekali lagi. Satu kitaran, cermin, Qad. Rangka 5 dimensi itu, 2 di waktu subuh, 4 di waktu zuhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, 4 di waktu isyak, mendapat satu lapisan. Dimensi kelima bukan sekadar bulan, ia mingguan. 7 hari, 7 ayat, 119 rakaat. Al-Quran mengatakan dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Bab 6, ayat 73. 5 waktu solat, 7 hari, grid ilahi. Gema 7 beriak keluar. Kecondongan bumi 23.5 darjah dibahagikan dengan 7 hari, 3.35. Irama dalam cahaya setiap hari, latitut Kaabah 21.5, 3 kali 7. 7 membentuk minggu, solat, planet. Terlalu tepat untuk kebetulan. Bab 1, ayat 2, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 7 patah perkataan lagi dalam bahasa Arab. Qad pertama, mengikat 5 waktu solat kepada 7 hari, 17 kepada 119. Bab 45, ayat 3, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Qad pertama adalah akarnya, sederhana, elegan, ilahi. Kaabah 21.5 utara, 37, jemaah haji mengelilinginya 7 kali dalam haji. 119 rakaat dalam 7 hari, dibahagikan dengan 17 inti solat. Simetri 7 kali ganda, sauh 5 dimensi, direka dari awal. Apa maksudnya ini? Qad pertama mengikat solat kepada 7, nombor suci sepanjang zaman. Bagi iman, ia adalah asas cetak biru Islam bersinar dalam kata-kata pertamanya. Bagi pencari, ia adalah kunci, 28 Qad lagi untuk dicari. Bagi semua, ia adalah keajaiban, ketertiban dalam kekacauan, tanda-tanda di depan mata. 5 waktu solat, 7 hari, Qad pertama daripada 29. Daripada 17 kepada 119, daripada 21.5 kepada 37, Al-Quran meletakkan rancangannya. Kebenaran 5 dimensi terungkap, langkah demi langkah. Renungkan, dan lihatlah tangan ilahi. Terima kasih atas penyelaman suci ini. Qad itu terus memanggil jangan-jangan. Semoga rahmat ke atas kamu semua. Semasa kita mengakhiri, ingatlah matematik ilahi solat harian Islam. Renungkan, revbid, bimit itulbo, soltat dan kosmos. Biarkan kemarin in pedo tesimond anda di inspirasi semua masyarakat Anda.